Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang saya muliakan, sama ada di rumah ataupun di set, saya nak ajak kita setkan niat kita dulu. Sebab kalau kita tak setkan niat, balik jumpa Allah nanti nak claim tak dapat. Kita nak angkat daripada adat jadi ibadat mesti bersama niat. Masya Allah. Macam tu juga kan, kalau kita buat cut point tapi kita tak regis pun. Misalnya cut point stesen minyak tu. So, kita kosong kat dalam tu. Ataupun kita pergi program tapi kita tak daftar. Kita nak claim sijil pengesahan tak dapat. Okey, jadi jom kita daftarkan, kita niatkan. Moga kebersamaan kita di sini kerana Allah lillahi ta'ala. Baik, apa tajuk kita hari ini? Berjuang urus emosi. Kenapa? Why? Kenapa kita pilih tajuk ni? Kita kena tahu why. Supaya kita akan dapat pulang nanti dengan kebaikan yang besar. Sebab kita jelas why, dan nanti juga kita akan bincangkan what, apa dia berjuang urus emosi tu. Dan last kali insya-Allah kita bincang tentang how. Bagaimana pelan tindakan yang praktikal untuk kita berjuang urus emosi. Baik. Why? Kenapa? Kenapa kita bincang tajuk ni? Emosi sebahagian daripada kehidupan kita. Kehidupan seharian kita. Kalau kita tak uruskan emosi tu, kesian kita. Bila kita marah, kita tak urus, tangan kita mungkin cepat je menyakitkan orang. Kaki kita sepak orang cepat je. Mulut kita sumpah seranah orang cepat je. Ataupun terlalu gembira. Kita happy sangat ni. Tiba-tiba tak sedar kita habiskan semua duit kita belanja orang. Happy sangat. Sebab tak uruskan emosi, sama ada marah ke, gembira ke, gusar ke, bimbang ke, semua perlu diuruskan. Allahu Akbar. Jadi apa? Apa objektif yang kita nak capai? Apa yang kita nak bawa balik lepas kita bincang satu tajuk, berjuang urus emosi. Okey. Objektifnya, saya bagi akronimnya KSA. K tu dari segi knowledge. Masa kita singkat ni, tapi kita ada specific knowledge yang kita nak bawa balik. Kena ada matlamat jelas. S adalah skill. Kita nak bawa pulang satu kemahiran baru lepas bincang tajuk ni. Dan A adalah attitude. Sikap kita. Sikap kita kena ada matlamatnya lepas bincang tajuk ni. So, kita sama-sama datang, matlamat besar. Tajuk berjuang urus emosi. Ya, objektif KSA saya mesti bawa balik ni. Dari segi knowledge. Kita nak tahu apakah yang mempengaruhi emosi kita. Kita nak tahu. Knowledge. Tahu. Ya. Dari segi skill, kita nak bezakan emosi kan daripada dalam kan. Kita nak bezakan amal dalam tu, amal hati tu dengan amal luar. Sebab ia sangat mengesani cara tindak kita. Dan attitude kita. Kita nak ada sikap yang stay calm. Tenang-tenang saja. Ya, kita berhak untuk sedih, untuk benci, untuk marah. Tapi tindakan kita tu terkawal. Ya, saat gembira pun kita terkawal, tenang-tenang saja. Sebab Quran pun ingatkan kita, bila sedih tak terlalu sedih, bila gembira pun tak melampau-lampau gembira. Jadi rasa penting tak tajuk ni? Penting kan? Allahu Akbar. Kata Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Awlawiyat, fiqh keutamaan. Salah satu elemen yang beliau sebut, awlawiyatu amalil qalbi ala amalil jawarih.
kita nak utamakan amal hati, amal kat dalam, melebihi amal jawarih, amal anggota, amal luar. Apa kaitannya dengan emosi ni? Okey. Sebelum tu kita huraikan dulu tentang elemen fiqh keutamaan ni. Amal zahir kita ni, amal jawarih, amal zahir, Allah tak terima selagi mana tak ada amal dalam, amal hati. Sebab tu Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Semua amal tu disertakan dengan niat. Sebab tu kita nak perhati hari ni amal dalam kita. Lepas tu semua amal kita ni, dia diberi arahan oleh hati, dan hati tu powerful, dia macam raja dan memang jadi satu intipati yang sangat berperanan kepada kebaikan dan keburukan amal. Sebab tu Nabi sebut ala inna fil jasadi mudghah. Dalam diri kita ada seketul daging. Daging ni, atau kita sebut sebagai qalb, hati, jantung hati ni, itu alam dalam yang secara fizikal. Ada lagi alam dalam secara maknawi, secara roh. Tempat niat tu, ia bukan duduk dekat qalb yang fizikal tu. Dia duduk dekat qalb, jantung yang maknawi, yang kita tak nampak. Alam roh. Dan semua ini ada kaitan dengan emosi. Macam mana tu? Jom kita tengok. Apa itu emosi? Siapa sebenarnya bertanggungjawab pada emosi kita tu? Kita pilih cara pandang kita, dan emosi tu dipicu oleh fikiran kita. Katakan kita balik nanti rumah sepah, ya, fikiran kita tengok, oh anak saya aktif, dia ada hak dia nak bermain, fikiran kita.